Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di Jawatankuasa Masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan kita masih lagi membincangkan dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam, Ensiklopedia Adab Islam, dan kita sampai pada adab makan. Adab makan yang mungkin sebahagian orang menganggap benda ni benda remeh. Mungkin dia nak tahu dalam Islam ni benda hak besar-besar je. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia akan berada di tempat yang maksudnya syurga. Kita esok di mahsyar akan ditimbang sama ada amalan kebaikan kita lebih berat daripada dosa ataupun dosa lebih berat daripada pahala. Orang yang pahalanya lebih berat daripada dosa akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala orang yang dosanya lebih berat daripada pahala akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi kehidupan di dunia ni, kalau boleh kita nak rebut sebanyak-banyaknya pahala. Dalam kerja buat kita ni macam-macam. So pahala tak semestinya dalam bab ibadat khusus saja. Kerana aktiviti kita di luar tu kadang-kadang lebih banyak daripada ibadat khusus kita. So alangkah baiknya kalau aktiviti luar kita tu kita dapat jadikan ia sebagai ladang pahala. Termasuk salah satu daripadanya adalah makan. Makan ni kita sehari berapa kali? Sama ada makan kat rumah ataupun makan kat kedai. So kalau kita boleh mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga adab-adab makan, mudah-mudahan setiap kali kita makan itu kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada disebut beberapa adab makan. Pertama sekali ialah mengucapkan tasmiyah. Hadis pada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, yakni dengan nama Allah yang pada awalnya dan pada akhirnya. Hadis At-Tirmizi. Albani kata hadis ni sahih. Jadi Nabi bila suruh makan, Nabi suruh baca bismillah. Kita sebelum makan tu bismillah. Kalau lupa, tengah makan teringat, Allah tadi lupa baca bismillah. Apa yang perlu kita buat? Nabi dah ajak dah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah yang pada permulaannya dan pada perakhirannya. Yang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau terlupa baca bismillah. Hadis yang lain daripada Hudzaifah daripada Nabi SAW,
Kata Nabi, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara smullahi alaih. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Hadis Muslim. Kata Nabi, syaitan dia akan halalkan makanan yang tak disebut nama Allah. Maksudnya siapa tak baca bismillah, maka syaitan juga akan turut makan. Bila syaitan turut makan, tidak ada keberkahan ataupun tidak ada keberkatan pada makanan yang kita makan tu. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dia kata yang dimaksudkan dengan tasmiyah ketika makan adalah bacaan bismillah dalam Fathul Bari. Dia kata tasmiyah yang Nabi suruh masa nak makan tu adalah baca bismillah sahaja. Bismillah sahaja. Kemudian Ibn Allan Asy-Syaf'i rahimahullah dia kata jika disebut tasmiyah maka yang dimaksudkan adalah ucapan bismillah. Jika disebut basmalah maka yang dimaksudkan adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut basmalah ke tasmiyah? Tasmiyah. Kalau tasmiyah bismillah ya. Kalau hadis ni Nabi sebut basmalah maka maksudnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nak makan tu bismillah ke ataupun bismillahirrahmanirrahim yang Nabi ajar? Bismillah. Bismillah. Bismillah makan. Kan? Rasa macam tak cukup dah yang tu Nabi ajar. Kan? Kadang-kadang kita rasa Allah macam kita lebih baik pula pada Nabi. Kadang-kadang kita rasa dalam syariat ni macam kita lebih pandai pula pada Nabi. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam tok guru kita lebih bagus pada Nabi. Dan Nabi sebut yang tu lah. Kan? Sebab tu Al-Fakihani rahimahullah dia kata tak perlu tambah Ar-Rahmanir-Rahim. Namun jika terlanjur mengucapkannya maka tidak berdosa. Dia kata tak perlu ucap Ar-Rahmanir-Rahim, cukup bismillah. Kalau kita terbiasa selalu bila sebut bismillah kita sambung dengan bismillahirrahmanirrahim, dia tetap berdosa lah. Tapi sunnah yang Nabi ajar adalah bismillah. Bismillah. Tak payah nak tambah pula Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang duk lapak tau. Kan? Suruh pula cucu had 6 tahun baca. Tak, Nabi ajak bismillah ya. Bismillah saja. Kan? Tak ada doa pun sebelum makan. Hadis-hadis Nabi sebut bila nak makan, nanti kita akan jumpa hadis yang lain, Nabi suruh baca bismillah sahaja. Jadi tak perlulah nak dengan tambahan yang doa makan tu. Kan? Sebab kita kalau boleh kita nak mencontohi sunnah Rasulullah SAW. Kan? Kita betul-betul nak contohi sunnah Rasulullah SAW. Dan kita nak minum di telaga haud. Kan? Di haud Nabi SAW di mahsyar kelak. Seorang yang mengikut sunnah Nabi, kita tak mau jadi golongan yang dihalau oleh Nabi SAW di sana. Maka seboleh-bolehnya kita nak cari apa yang menepati sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi sebut yang tu, yang itulah. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada diri Rasulullah tu contoh yang terbaik. Bila Allah sebut contoh yang terbaik, tak ada contoh yang lain yang lebih baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillah. Tak perlu mat tadika kan jannam kita duk lapak Allahumma barik lana, bercerut perut. Tambah suruh doa buka puasa pula kan. Allah. Bismillah. Kadang-kadang dalam Islam ni senang, tapi orang yang bagi jadi susah. Kan? Bagi jadi susah. Ada video tu siap Yahanana lagi sebelum makan. Yahanana. Oh, panjang pula. Tak apa, pergi start motor pergi kedai kalau macam tu. Pergi makan kat kedai duk buat Yahanana pula lagi panjang. Baik, dalam Sahih Muslim ada satu riwayat, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi."
Jika seorang di antara kamu makan, hendaklah dimakan dengan tangan kanannya. Jika dia minum, hendaklah juga dia minum dengan tangan kanan. Kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri pula. Hadis Muslim. Maksudnya Nabi sebut makan ke, minum ke, tangan kanan. Kadang-kadang kita perhatikan orang dia tak ambil serius dalam hal ni. Kan? Dia makan, kemudian gelas dia ambil, dia minum tangan kiri dia. Kan? Tak ambil serius dalam hal ni. Sebab tu saya sebut kita kalau boleh, segala aktiviti yang kita buat tu, kalau boleh nak berpahala. Sebab Allah ta fa'amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan dia, dahlah main masjid pahala, solat pahala, kan? Kemudian dengar kuliah pahala. Sagi tiba-tiba balik masa makan tak dapat pahala, rugi. So sebaiknya masa makan pun pahala berterusan. Kan? Okey. Hadis pada Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW bersabda padanya, ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kan? Apabila Nabi melihat seorang anak muda ataupun anak kecil dia makan, Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, sammillah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang berada di dekat kamu. Itu Nabi pesan. Pertama sekali sebut nama Allah, bismillah. Yang kedua Nabi kata makan dengan tangan kanan. Makan ke minum tangan kanan. Syaitan makan minum tangan kiri. Siapa yang makan ataupun minum dengan tangan kiri, maka dia menyerupai syaitan. Dan kemudian makan yang berada di hadapan, yang dekat. Okey. Sebab tu antara adab makan ni, kan, dia tu makan di tepi, di sisi luar. Bukan awal-awal makan ambil tengah terus. Kan? Kita sebelum ni kita tibai makan apa yang, kan? Tapi ada hadis. Ada hadis. Hadis dari Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, innal barakata tanzilu wasatat ta'ami fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Barakah itu turun di tengah-tengah makanan, kata Nabi. Maka mulakanlah makan dari pinggirnya, tepi, dan jangan memulakan dari tengahnya. Hadis Tirmizi hasan sahih. So Nabi kata barakah yang turun tu, dia turun di tengah makanan. So mula tepi dulu, kan? Mula tepi dulu. Kenapa nak ambil tengah akhir, kita pun tak tahu. Kan? Barakah itu satu yang sukar untuk kita fahami. Baik. Yang kelima, tak makan dalam keadaan bersandar. Hadis Abu Juhaifah, ia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, amma ana fala akulu muttaki'an, adapun aku tidak suka makan sambil bersandar. Hadis Tirmizi juga. Nabi kata Nabi tak suka makan dalam keadaan bersandar, maksudnya makruh. Kan? Makruh. Dengar kuliah bersandar tak apa. Dengar kuliah bersandar tak apa, sebab lama. Kan? Kalau saya pun cari dinding tak, kan, berbetul pinggang. Berbetul pinggang, kan. Tapi kalau makan makruh untuk bersandar, sebab Nabi tak suka dalam keadaan bersandar begitu. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawa bersandar di sini sifatnya umum, tidak dikhususkan bentuk bersandar dengan sifat tertentu. Maksudnya sandar macam mana umum lah. Kalau Arab dia, kalau ruang tamu dia ada macam tilam untuk duduk satu, tilam untuk sandar satu, kan. Sambil sembang kadang-kadang dia letak tangan dia macam hulur kaki dia macam-macam. Kita kalau orang Melayu duduk macam tu, kita kata macam tak ada adab lah, kan. Kadang dia macam baring tu, dia macam nampak macam baring tu, dia Arab punya style. Jadi kalau sekadar nak duduk macam tu tak ada masalah, tapi masa makan Nabi kata Nabi tidak suka dalam keadaan bersandar. Okey. Kemudian yang keenam,
tidak menjelek-jelekkan makanan, tak menghina, tidak memburuk-burukkan makanan yang dia tak suka. Hadis daripada Abu Hurairah dia kata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatt in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Tidaklah Nabi mencela suatu makanan sekalipun, dan seandainya baginda suka, maka baginda makannya, dan apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Maksudnya baginda tidak makannya. Hadis Bukhari. Jadi Nabi takkan mencela makanan masam ke, yang sebab pernah dihidang pada buah pada Nabi yang sangat masam kan. Lalu Nabi tak pelawar sahabat untuk makan, Nabi makan. Sahabat pelik kan, rupa-rupanya makanan tu dia buah tu sangat masam. Jadi Nabi dia tak cela makanan, tak mencela makanan. Kalau kita tengok reality TV masak kan, takut masuk dalam mencela kan. Adapun kalau kita pergi kedai, mungkin kita komplain orang tu masak masin sangat ke, tu cerita lain lah kot kan. Sebab kita pergi kedai, kita bayar kan, ataupun basi ke, kita komplain orang tu, tapi kita tak mencela makanan kan. Kita komplain orang tu, kita bagi tahu ni pasal apa duk jual makanan basi kan, saya dah makan lagi sakit perut ke apa, yang tu dia lain. Adapun mencela makanan, jangan. Tambah-tambah kat rumah kan, tambah-tambah kat rumah kita mencela makanan, masak macam apa, rasa macam ingat aku darah tinggi ya. Masak macam ni kan. Kan, janganlah mencela makanan. Okey. Kemudian Ibnu Al-Battal rahimahullah, dia kata inilah adab yang baik kepada Allah Ta'ala, kerana jika seseorang telah memburuk-burukkan makanan yang ia tak suka, maka seolah-olah dengan ucapan buruknya itu ia telah menolak rezeki Allah. Yang tu nak sampaikan tu, maksudnya bila dia memburuk-burukkan makanan tu rezeki, salah satu rezeki yang bagi rezeki pada kita tu siapa? Allah. Jadi bila dia memburuk-buruk makanan tu, seolah-olah macam dengan ucapan buruk dia tu, macam dia tolak rezeki Allah Ta'ala. Kan? Ibnu Battal dia kata. Yang ketujuh, makan secara bersama-sama, tak makan sendiri. Yang ni lebih baik. Ini lebih baik. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang tabligh, dia ambil hadis ni dia makan dalam talam. Dia makan dalam talam. So makan bersama-sama tu ada lebih baik. Dari Wahsy bin Harb, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Qal fala'allakum taftariqun. Qalu na'am. Qal fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fih. Qala Abu Daud, idza kunta fi walimah fawudi'a al-'asha'u fala ta'kulu hatta ya'dhana laka sahibud dar. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami makan dan tak rasa kenyang. Ini seorang sahabat ngadu pada Nabi, wahai Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang kan. Kemudian baginda bersabda, kemungkinan kamu makan sendiri-sendiri. Kan? Sebab dia mengadu, dia makan tak kenyang. Nabi kata, makan sendiri-sendiri kot. Kan? Lalu mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi barakah padanya. Hadis Abu Daud. Kan? Setiap seorang satu pinggan makan sendiri-sendiri ya. So Nabi suruh makan bersama-sama, kerana makan bersama-sama itu dengan menyebut nama Allah, maka akan diberi barakah, berkat. Kan? Kalau ada pilihan,
kalau ada pilihan antara makan sendiri-sendiri dengan makan bersama-sama, pilihlah makan bersama-sama, sebab Nabi sebut adanya barakah. Adanya barakah. Sebab tu Ibn Battal dia makan secara bersama-sama adalah satu sebab datangnya barakah ketika makan. Dia kata yang ni salah satu sebab barakah nak datang masa makan. So barakah ni ada yang kita sebut dalam hadis yang awal tadi ni, kan, barakah datang di tengah, makan tepi dulu. So salah satu menjadi sebab barakah nak datang ni makan secara berjemaah. Makan secara berjemaah, kan, menyebabkan barakah dia akan datang. Barakah ni, kan, barakah ni sesuatu yang kita tak nampak, kan. Orang Melayu panggil berkat, kan, berkat, rezeki berkat, kan, makanan berkat. Berkat-berkat ni kita jangan nilai apa yang Allah nak bagi itu sekadar yang kemampuan kita berfikir. Sebab berkat ni sangat luas. Sangat luas. Contoh kalau kita tengok, kalau rezeki berkat, kan, ada orang gaji sama, kan, anak sama, 2 orang, rumah sama, tapi seorang hidup serabut. Hak seorang ni tenang je, kan. Bahkan ada orang bukan sama, dia punya pendapatan dia lebih kecil daripada orang tu, kan. Tapi keberkatan yang dia dapat tu, kan, menyebabkan dia boleh hidup tenang. So berkat ni boleh jadi dalam ketenangan, boleh jadi dalam Allah nak bagi ikut makan, boleh jadi Allah nak bagi ikut pasangan, kan. Berkat ni macam-macam, kan. Mungkin bila kita buat salah satu yang Nabi sebut akan dapat barakah ataupun dapat berkat, so ini salah satu sebab Allah nak berikan keberkatan dalam banyak hal. Tak semestinya berkat dalam bentuk cepat kenyang, kan? Sebab hadis ni dia umum. Boleh jadi juga Allah nak bagi keberkatan dalam hal-hal yang lain, kan? Macam sahur, kan? Pada sahur tu ada barakah, ada berkat, kan? Dia kalau fikir dengan nakai dia je, dia akan kata berkat kok mana? Hang sahur tadi makan banyak tapi tak larat, aku relax, kan? Tiap-tiap malam aku tak makan sahur pun relax, kan? Kuat aku. Sebab dia nampak berkat tu adalah kekuatan, kan? Sedangkan barakah tu sangat luas. Bila Allah sebut pada sahur, Nabi sebut pada sahur itu ada barakah, maka barakah tu luas. Allah boleh bagi kok pelbagai, kan? Allah boleh bagi macam-macam. So bila Nabi sebut sesuatu itu dapat barakah, rebut. Rugi kalau kita tak ambil. Sebab keberkatan yang disebut dalam ni adalah umum dan Allah boleh bagi dalam pelbagai keadaan. Kemudian tidak membiarkan suapan makanan terjatuh. Hadis daripada Jabir bin Abdullah dia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adhan walyakulha wala yad'ha lisyaitan." Kata Nabi, apabila suapan makanan salah seorang di antara kamu jatuh, ambillah kembali, lalu buang bahagian yang kotor dan makanlah bahagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan oleh syaitan. Hadis Muslim. Maksudnya makanan kalau jatuh, kutip, Nabi suruh buang bahagian yang kotor, bahagian yang boleh makan. Mungkin dalam masyarakat kita kalau makanan tu jatuh, kita jangan ambil dah, kan? Jangan ambil dah. Kalau makanan tu macam dia berayak, kan? Kalau kena pasiak tu mungkinlah kita tak ambil, kan? Dia akan melekit dengan pasiak tu. Tapi kalau benda yang kering, karipap ke apa ke,
kan. So Nabi suruh buang yang bahagian yang kotor tu, yang boleh makan, makan. Kita mungkin kita nak ambil tu kita rasa malu kan. Orang tengok malu. Karipap je apa ni nah. Malu orang tengok macam bulok sangat kan. Kita mungkin bukan terjadi pada kita. Kalau orang pun ambil balik makanan, kita mungkin akan kata macam tu. Kita Allah karipap berapa duit sangat, 5 kupang hampir beli lain lah, nak kutip dah jatuh, bulok sungguh kan, kita akan kata macam tu. Tapi Nabi suruh bila makanan tu jatuh, ambil kan, buang bahagian yang kotor, makan bahagian yang bersih. So itu sunnah. Benda tu walaupun masyarakat dia tengok macam jijik, tapi kita buat satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So anak-anak kita juga tengok kan, oh makanan kalau jatuh kena ambil. So dia membesar dalam keadaan dia tengok mak bapak dia tu buat sunnah yang Rasulullah buat. So dia membesar dalam keadaan macam tu. Besok kalau makanan dia jatuh, dia akan kutip, buang bahagian yang kotor. Dia buat sunnah tu lagi, kita dah mati dah. Kita dapat pahala? Dapat pahala. Secara tidak langsung kita ajak anak kita apa yang dibuat oleh Nabi SAW, maka akan dapat pahala. Tapi kalau kita wawai lagi kotor, dia nak ambil, jangan ambil. Contoh kan, dia membesar dalam keadaan macam tu, akhirnya jadi pembaziran. Bahkan Nabi sebut jangan dibiarkan makanan tersebut dimakan oleh syaitan. Baik. Yang ke-9, jilat tangan sebelum mencuci ataupun mengusapnya, ataupun lap. Lanjutan daripada hadis Jabir yang sebelum tadi, Rasulullah SAW bersabda, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Janganlah dia sapu tangannya dengan sapu tangan sebelum dia jilat jarinya, kerana dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Hadis Muslim. Nabi pesan sebelum dia lap tangan dia ataupun sebelum dia basuh, jilat dulu jari. Jadi jilat jari ini Nabi suruh. Tapi zaman sekarang kalau jilat jari itu nampak macam jijik pula. Kan? Kadang-kadang kita sendiri pun kalau tengok orang tabligh makanan, lepas dia makanan talam ni jilat jari tau, ngotok padahal suruh jilat tu siapa? Nabi kan? Jilat bahagian yang kena makanan tu lah. Kalau makan dengan sudu tak boleh buat apa kan? Ni kalau makan dengan tangan, so tangan tu yang ada sisa makanan jilat kan? Tak ada masalah pun makan sudu. Cuma pernah pegawai pemerintah saya dulu, dia mess night askar kan? Kemudian dia makan dengan Mak Saleh ni, orang kafir. Jadi dia kata pelik orang Islam duk makan dengan tangan kan, duk makan dengan tangan, tak rasa kotor ke makan dengan tangan ni kan? Dia kata kami makan dengan garpu, dengan sudu kan, bersih. Kemudian dia jawab senang lah. Saya pun teruja dengan jawapan dia. Dia kata sekurang-kurangnya aku tahu 10 minit yang lepas tangan aku buat apa. Hang tahu tak sudu hang 10 minit yang lepas tu ada kat mana? Dia tak tahu. Orang hidang untuk dia sudu kan, orang hidang. Tuan-tuan pernah tengok dalam video orang buat penaya kan?
ambil ayam buah kat ketiak ke apa bagi orang makan. Tetap sudu tu dia buat macam tu juga. Dia tak sekurang-kurangnya 10 minit lepas aku tahu ni tangan aku buat apa. Aku tahu. So aku boleh bersihkan dia. Kan? Hang tak tahu sudu hang tu, garpu hang tu 10 minit lepas dia ada kat mana. Kan? Apa berlaku pada dia? So bagus juga jawapan dia. Kan? Masalah itu diam. Diam. Baik. Ada satu kajian lama dah saya pernah terbaca dulu tentang jilat jari ni. Kan, dia mencerna enzim untuk membantu pencernaan dalam perut ni. Nabi SAW masa Nabi sebut hadis ni, dia tak ada amal sains untuk buat kajian tu. Tapi sunnah Rasulullah yang Rasulullah tunjuk memberi kelebihan dalam banyak hal. Bukan satu ni je. Banyak kajian-kajian yang lain bila Rasulullah suruh, dia ada kebaikan. Sudah tentu. Sama ada kita jumpa ataupun tak. Kan? Jadi Nabi suruh jilat jari. Maknanya kalau ada sisa makanan tu tidaklah menjadi salah, bahkan sunnah Rasulullah juga. Rasulullah kata sebelum sapu tangan dengan sapu tangan tu, maka dijilat jari dia. Orang nak nampak jijik, nak buat macam mana? Kan? Kita mengaji kena mula dulu. Kita mengaji kena mula dulu. Sehinggalah masyarakat rasa biasa. Benda ni sunnah ni nak jadikan sesuatu yang biasa bukan mudah. Payah. So siapa nak mula tu? Kita hak mengaji. Kan? Kita kena mula tu. Macam bagi salam. Masyarakat kita bagi salam ni sesuatu yang dah biasa ke tak biasa lagi? Tak biasa lagi. Dia bagi salam kalau kenal lah. Kan? Sedangkan tu tanda akhir zaman tu hanya bagi salam kepada orang yang kenal. Dalam hadis Nabi kan. Kalau Arab, masyarakat Arab, saya dulu masa belajar kan, daripada rumah sewa tu, katalah nak pergi masjid jalan kaki. Jalan kaki berapa ratus meter pergi masjid, sepanjang perjalanan tu berapa ramai yang duk bagi salam. Tak kenal pun. Kan? Jenuh kita nak jawab salam. Tapi tak apa, salam tu doa. Dia doa, kan? Salam sejahtera ke atas kamu. So doa tu kan, Allah yang berikan lafaz salam tu. Mudah-mudahan dengan dia ucap macam tu, sejahtera kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mungkin katalah naik motor ke kereta, ada lori terbabai sikit lagi nak kena kita, nasib kan? Mungkin kita akan kata macam tu. Boleh jadi doa orang yang memberi salam pada kita tu, dia Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, Allah makbulkan. Boleh jadi doa itulah yang kita tadi ni selamat. Dia bukan kebetulan. Jadi memberi salam tu suatu yang sukar dalam masyarakat kita. Tuan-tuan jalan tepi jalan, pergi shopping kompleks, kita lalu, lepas tu berselisih dengan orang, contoh Assalamualaikum, kita jalan member lah, member kita, hang kenal ke? Kan, kalau masyarakat kita so bagi salam tu maksud hang kenal ke? Kan, saya try lah praktis macam kita nak pergi warung kuih ke apa kan, kita sampai bagi salam, ya Assalamualaikum, orang tengok, dia jadi macam pelik tau. Jadi macam pelik. Tak apalah, pelik pun tak apalah kan. Kita hak mengaji ni, kita yang nak war-war pun luaskan sunnah tu. Mudah-mudahan ia jadi saham pahala kan, jadi saham pahala. Sama juga dalam bab jilat jari ni. Kat kedai mungkin kita malu kan, tapi kalau kita buat lama-lama dia akan jadi biasa. Sesuatu dulu dia tak orang kata dan mana-mana masyarakat pun, sesuatu yang telah biasa dia bermula dengan yang tak biasa dulu kan? So kita mula ada keberkatan. Baik, Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata jilat jari setelah selesai makanan
adalah sesuatu yang disyariatkan ataupun dianjurkan. Alasannya sebagaimana disebut dalam akhir hadis, iaitu kerana orang yang makan tidak mengetahui di manakah barakah yang ada pada makanannya. So antara alasannya dia kata yang kena jilat jari itu digalakkan sebab dia tak tahu makanan tu, barakah pada makanan tu ada pada mana. Kan? Boleh jadi makanan yang disajikan tu benar-benar ada barakah, mungkin sebab daripada sumber yang halal, kan? Orang yang bagi makan tu dia ikhlas, kan? Kemudian kita pula baca bismillah, boleh jadi makanan tu memang makan sajikan tu benar-benar ada barakah. Namun kita pula tak tahu yang barakah tu ada pada makanan yang sama ada kita makan, ataupun barakah itu ada pada makanan yang tersisa ataupun yang bekas-bekas. Contoh salah satunya jari ya. Jari ya. Kita duk makan, kita anggap selesai, tapi hak sisa boleh jadi barakah tu ada pada sisa-sisa tu. Kan? Yang ni kena bagi kredit pada tabligh. Ni kena bagi kredit pada tabligh. Dalam hal ni dalam hal ni ya. Tengok depa makan talam tu kira cuci sikit lah. Dia calit tu kan. Cerah. Cerah. Tu bagi kredit kat depa. Kena bagi kredit. Jadi boleh jadi keberkatan tu ada pada hak lebih-lebih tu. Kan? Kadang yang tu kita tak mampu buat tu. Mungkin sikit-sikit kita belajar buat sikit-sikit, lama-lama kita dah terbiasa. Boleh jadi dia kata ada pada bekas mangkuk ke, ada pada pinggan ke, kan? Sebab barakah ni kita tak tahu di mana. Dah makan-makan, rupa-rupanya berkat tu yang ada pada hak lebih-lebih sikit-sikit tu, kan? Boleh jadi dia kata makanan yang berkat tu ada pada makanan yang hak jatuh tadi ni, kita pula tak ambil, sedangkan berkat ada kat situ. Rugi dah. Jadi dia kata selesaikan makanan tu. Oleh kerana itu dia kata sudah sepatutnya seorang yang memperhatikan ajaran ini agar ketika makan pun boleh mendapatkan barakah. Kan? Dia kata patutnya kita nak kena tengok, sebab masa makan pun boleh dapat berkat. Masa makan pun boleh dapat berkat. Alangkah ruginya kita tidak mendapat keberkatan itu ketika kita makan, sedangkan kita selalu makan, kan? Jadi bila selalu makan, kerap berkah boleh dapat, berkat boleh dapat kerap. Tapi malang dalam banyak-banyak kita makan tu tak ada keberkatan yang kita dapat, rugi. Rugi. Sebab tu Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar disebut tentang barakah. Dia kata barakah asalnya adalah bertambah dan tetapnya kebaikan serta mendapat kesenangan dengannya. Hak tu dia kata berkat. Berkat-berkat ni bertambah. Kan? Bertambah adakah pada makanan je? Tak semesti. Boleh jadi bila Nabi sebut barakah pada makanan, pada sahur, boleh Allah akan tambah dalam benda yang lain. Kemudian dia kata tetap dengan kebaikan dan dapat kesenangan dengannya. Kan? Dengan sebab keberkatan itu kita akan dapat kesenangan. Tu maksud barakah yang disebut oleh Asy-Syaukani. Imam An-Nawawi dia kata dibolehkan lap tangan ataupun bersihkan tangan dengan sapu tangan, namun yang sesuai dengan sunnah ialah dilakukan setelah dia menjilat jari. Boleh tak kalau kita dah makan kita lap terus pergi basuh terus? Boleh, tak ada masalah. Dalam hal ni kita tak boleh nak pelekeh orang lain lah. Hang tak jilat jari dulu dah, jangan macam tu. Dia tak mau jilat, bepi ke dia? Bepi ke dia? Kan? Benda bukan wajib. Kan? Cuma kita sebut hari ni bila kita belajar, kita dah sebut dah awal-awal.
Ya Allah sebut fa amma man thaqulat mawazinuh, kan, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal dia, maka dia syurgalah tempat dia. Jadi kita nak memperbanyakkan ruang dan peluang yang telah ditawarkan oleh Nabi SAW, kan, ruang ni pahala yang sangat banyak. Salah satu daripadanya adalah dalam bab makan ni, kan. Jadi kita nak ambil lah peluang tu. Sebab tu kadang-kadang kita duk nampak pahala ni dalam benda yang susah-susah, kan. Kita duk nampak tahajud, puasa sunat, kita nampak yang tu je. Susah yang tu. Puasa wajib senang, puasa sunat payah. Baru puasa Isnin, member ajak pergi kedai pula, kacau. Tak apa, lain kali lah puasa, kan. Susah. Tahajud susah, terkejut selalu. Tu pun terkejut nak kencing kan, kencing-kencing sambung tidur, kan. Susah. Jadi Allah buka ruang untuk kita nak dapat pahala ni sangat banyak. Sebab tu pintu syurga ni bukan satu lah. Ada orang masuk pintu puasa, ada orang masuk pintu jihad, ada orang masuk pintu sedekah, banyak. Jadi kehidupan kita ni nak kumpul sebanyak mungkin. Kalaupun kita susah nak buat yang pahala-pahala yang susah ni, kecuali yang wajib mesti buatlah, kan. Yang sunat-sunat yang susah ni, kenapa kita tak rebut peluang pahala yang senang, kan? Contoh masuk ke masjid, kan, baca doa, pahala dah. Masuk kaki kanan, pahala lagi, kan. Sekali sebelum keluar masjid baca doa, pahala lagi. Tak kira lah hak duduk ni lagi banyak pahala, ni hak masuk keluar ni. Keluar kaki kiri, pahala lagi. Kan kadang orang tak perhati dalam hal ni, kan. Tu bagi laluan azan tu. Masuk, kan. Nanti tersambung sikit lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل. اللهم رب العالمين.
Baik, tersambung sikit lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok buat survey hari Jumaat, tuan-tuan duduk di pintu, masa nak masuk, ramai tak orang peduli dia akan masuk dengan kaki kanan? Tak ramai. Lagi tak ramai masa keluar. Masa keluar lagi tak ramai peduli bab tu. Tuan-tuan boleh kira. Orang pakat keluar kanan dan kiri. Tuan-tuan, kita bila dah masuk masjid, kita mesti keluar. Kita bukan nak duduk dalam ni, mesti keluar. So bila dah mesti keluar, kenapa tak pilih keluar dalam keadaan dapat pahala? Kok mana pun memang keluar. Kan? Dan pahala yang nak dapat tu bukan kena zikir keluar Allah kalau 70 kali ke, susah. Kan? Keluar dengan kaki kiri, nak peluang nak dapat pahala, yang tu pun tak mau ambil. Rugi. So sama juga dalam hal ni. Kan? Jilat jari bukan susah pun. Kalau malu nak boh sampai 1 jari tu, so ambil lah sikit-sikit. Kurang-kurang kita ambil peluang untuk mendapat pahala sunnah Nabi SAW. Kan? Kalau malu nak ambil boh jari sampai habis kan, ambil lah ujung-ujung kan. Dapat sunnah Nabi. Jadi ya. Okey. Kemudian yang ke-10, memuji Allah dan berdoa setelah makan. Antara doa yang sahih yang dapat diamalkan dan ada keutamaan yang luar biasa adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Mu'adz bin Anas dari ayahnya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang makan makanan kemudian dia mengucapkan tadi ni, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia baca yang tu, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ni dan merezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis Tirmizi. Albani sebut hadis ni hadis yang hasan. Jadi buat benda tu, baca doa ni selepas makan. Yang ni hadis ni kan, doa selepas makan ni memang ada dalam hadis yang disebut hadis hasan ni. Namun dia kata adalah mencukupi dengan ucapan alhamdulillah setelah makan, yang juga diperbolehkan berdasarkan hadis yang lain. Hadis Anas bin Malik. Nabi bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, yakni alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis Muslim. Nabi sebut Allah suka kepada hamba yang bila dia lepas makan dan minum dia kata alhamdulillah. So, kalaupun tak hafal yang doa tadi ni, kita rasa macam panjang, setelah selesai makan alhamdulillah. Kan? Kita minum kan, alhamdulillah. Kan? Baik. Biasakan. Biasakan kan. Sebab kadang-kadang kita lupa yang bagi minum, bagi makan tu Allah. Kan? Walaupun kita pergi kedai hak belanja tu orang, tak apalah, terima kasih lah kat dia. Kan? Doakan jazakallahu khairan katsira, jazakallahu khairan. Kan? Moga Allah memberi kebaikan pada kamu. Kita doa kat dia. Tapi kita jangan lupa dia tu perantaraan je. Yang bagi rezeki pada kita Allah. Kan? Kalau Allah tak takdirkan rezeki tu untuk kita, tak lepas pun nak masuk dalam mulut. Kan? Berapa ramai hak dah masuk muntah lagi pun ada. Kan? Allah tak takdirkan rezeki tu untuk dia. Berapa ramai orang yang kaya tapi dia tak boleh makan. Duit banyak. Kan? Allah tak takdirkan rezeki tu untuk dia. Ni kita duit biasa-biasa aja tapi Allah bagi makan lalu. Kan? Makan lalu. Nasi lemak pagi je 3 bungkus. Tu mukadimah. Tak kira hak pulut lagi pun semua lagi makan. Alhamdulillah lah. Kan? Alhamdulillah. Yang ke-11, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Ni kalau orang jemput kita, yang orang bagi kita makan,
doa yang boleh kita baca ialah Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan pada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman pada orang yang memberi makan minuman kepadaku. Hadis Muslim. Kan kita baca doa macam tu. Kalaupun tak erti dalam bahasa Arab, takkan tak boleh dalam bahasa Melayu. Kan, ya Allah, gantilah makanan pada hak orang bagi makan kat aku ni. Kan, bagi macam tu, bagilah ni. Kemudian dia kata, dan berilah minuman pada orang yang memberi minuman pada aku. So Allah ganti balik kat dia. Dah orang buat baik dengan kita, kita doa lah. Kita doa. Baik. Yang ke-12, mencuci tangan untuk membersihkan sisa makanan. Ni antara adab makan. Hadis pada Abu Hurairah, idza bata ahadukum wa fi yadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Jika salah seorang daripada kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak, kemudian yakni sisa makanan lah, dia tak basuh tadi ni kan, kemudian mengenainya, terkena padanya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya. Hadis Ahmad. Jadi Nabi sebut, kalau orang tu dia tidur, tangan dia masih tak bersih lagi, lepas tu kena kat dia kan, Nabi kata jangan mencela kecuali pada dirinya. Kan, dia tangan tak bersih lagi, dia malam dia tidur kan, dia pegang mata, lagi bangun tidur bau kari apa ni. Dia duduk gaul kat pipi kan. Malam tadi nasi kandang bagus bau kari pipi. Nabi kata jangan mencela kecuali pada diri dia. Salah siapa? Dia. Yang ni nak cerita adab lah kan. Dah makan, dah jilat jari, hampirlah basuh. Yang tu je kan. Islam ni ajak sampai macam tu kan, sampai ke tahap tu. Hatta kita manusia, kalau tak sebut tu pun kita basuh. Tapi Islam dia nak buat satu garis panduan. Umat Islam ni garis panduan dia kan? Kalau ikut, pahala pula. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan adab yang kita dah sebut tu, so makan kita ni bukan makan biasa-biasa, bukan makan yang hanya nak kuatkan badan, bukan nak lepaskan daripada rasa lapar. Bahkan makan kita tu boleh jadi ibadah dan ada barakah padanya kan? So dari semasa ke semasa mungkin ada benda-benda yang kita boleh perbaiki hatta dalam bab makan kita, dan dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ni kan banyak grup WhatsApp kan. Jadi kawan-kawan kita letak salam dalam grup WhatsApp. Adakah wajib kita jawab ataupun macam mana? Baik. Orang yang WhatsApp dia bagi salam. So, bila dia bagi salam tu memang dia niat dia salam sebaiknya kita pun menjawab salam dia. Adapun kalau dalam bentuk tulisan, kita jawab juga dalam bentuk tulisan, itu sudah memadai. Itu juga sudah memadai. Adapun walaupun ucapan dia ringkas salam, maka itu juga antara lafaz yang diperbolehkan lah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dalam syurga nanti adalah ucapan salam daripada Tuhan yang Maha Pengasih. So salam pun sudah madai, maka boleh juga kita menjawab dalam bentuk tulisan walaupun kita tak menjawab dalam bentuk lafaz. Wallahu taala alam. Itu saja. Last kali tuan-tuan, tuan-tuan yang ada Facebook, tolong tengok Facebook Green Project Malaysia kan. Dalam page tu kita berusaha untuk nak bagi kepada pelarian Syria yang ada dalam Syria untuk mereka buka puasa dan sahur kan. Pengalaman saya baru balik yang baru-baru ni untuk kita bantuan musim sejuk. Ramadan saya pernah pergi 2-3 kali dan kita tengok sendiri dalam keadaan khemah, bukan duduk kat rumah, dalam khemah. Dalam khemah ni boleh kata hampir tak ada makanan lah kan. Kita kalau bulan puasa kalau tak pergi market 3 hari pun stok dalam peti air tu ada lagi kan. Mereka tak ada benda tu.
Jadi mereka kerja pun tak ada sebab dah tepu dah peluang pekerjaan, dan memang harap umat Islam pada seluruh dunia untuk bantu. Tuan-tuan, saya bukan apa bila berlakunya isu, kalau tuan-tuan tengok Ukraine dengan Rusia pun kan, untuk Ukraine saja dikatakan dah 20,000 sukarelawan nak bantu. Ni sukarelawan nak bantu Ukraine lawan dengan Rusia. Ada yang main pada Amerika, daripada Britain. Tuan-tuan bayangkan, agama batil tapi sanggup berkorban sampai ke nyawa. Agama batil. Bayangkan, kita agama yang hak, agama yang benar, tak suruh korban nyawa, baru duit sikit lah. Kan? Kita, termasuk saya, rasa macam berat sangat. Mereka tu hak batil, nyawa mereka korbankan. Sepatutnya bukan kita nak kena tengok dari sudut tu juga. Jangan duk kira kereta kebaya Rusia hari ni berapa meletup, yang tu je. Kalau tengok yang tu, Allah, tengok kesatuan mereka, tengok pembelaan mereka. Bahkan yang saya duk selalu sebut ialah tak ada seorang pun yang sebut sekarang ni, sama ada bantu Rusia ataupun bantu Ukraine, seorang pun tak sebut sukarelawan ni adalah pengganas. Tak ada seorang pun sebut, pemimpin dunia. Bahkan lebih buruk lagi, mulut-mulut orang Islam yang dulunya apabila umat Islam nak pergi bantu Syria, nak pergi bantu Afghanistan, nak bantu Iraq, bantu saudara yang dibunuh di sana, mulut-mulut umat Islam hak dulu sebut pengganas, mulut-mulut ni jadi bisu apabila orang kafir nak membantu sama mereka untuk nak berperang. Bab ni saya marah sungguh. Depa ni dah mati ke dah jadi bisu? Dulu sikit-sikit pengganas. Tengok orang Islam pengganas. Lah ni jadi bisu. Tak pun dah mati lah, kita pun tak tahu. Sangat duka cita. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam page tu ada nombor akaun. Kalau tuan-tuan rasa susah nak lalui saya pun boleh. InsyaAllah kita akan cuba sampaikan kepada umat Islam di sana yang sangat menderita. Sekadar itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, saya minta maaf dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.